saya pun baru habis buat midlife tu datang sini. Tak ada masalah sangat. Nak habis datang. Tak rasanya. Tak rasa. Ini naik motor ke jalan kaki? Saya naik mesin, lepas tu berjalan di sini. Kelas dari pagi ni? Kelas tadi pukul 11 sampai 1. Saya makan jap. Tu pukul 2 sampai sini. Nampaknya saya nampak dia ceria hari ni. Nampak macam tenaga yang sebelum saya teruskan cerita dari ni, saya nak jelaskan apa yang akan berlaku dan cerita dari ni. Saya macam biasa, saya sebagai kaunselor dia ni akan membantu dia lah dan akan dengar segala peluang ini. Jadi sebabnya saya bebas nak berkongsi apa yang rasa. Dan sesi kita tak lama ini, mungkin dalam 20 minit macam tu je, sebab saya nak buat video ni lah. Dan sekiranya saya mendapati bahawa perkongsian dia ni mudaratkan diri ataupun mudaratkan pihak lain, saya sampaikan lah. Tapi saya minta izin lah untuk kita berkongsi dengan pihak yang berkuasa. Dan saya ingatkan kembali di mana segala penceritaan diri ini adalah jadi tanggungjawab diri dan saya lah untuk rasa yang setakat mungkin. Saya ingat kembali lah, sesi lepas saya kita ada berbincang lah tentang boros dia ada buat sedikit planning. Kerana dia kata ada dua cara lah. Pertama, tiga cara lah. Yang pertama, dia nak buat stability. Stability di mana dia kata dia nak ambil manfaat lah daripada minggu yang aktif. Dan yang kedua, dia cuba kawal boros ini tu dengan beli, kalau skim tu dah sama macam event, saya elakkan lah. Dan yang kalau yang ketiga, ini cuba untuk kerja lah sebagai, saya katakan sebagai seorang freelancer lah. Antara pelan-pelan kan, macam mana pelan tindakan yang kita bincang ni berlaku? Plan yang saya dah buat setakat ni yang menjadi memang yang skim tu, sebab saya dah setakat bulan ni memang dah tak ada event apa-apa, dah tak ada event yang hari. Lepas tu printing service saya pun dah makin meningkat, sebab kawan-kawan saya mula dah hantar dah printer tu. Jadi sedikit sebanyak memang plan tu menjadilah. Cuma yang kerja tu sebab saya pun dalam minggu MPC juga kan. Jadi tak sempat nak kerja-kerja. Mungkin saya plan tu untuk saya dapat buat. Tentang apa yang mencabar tadi? Mencabar kalau mencabarnya saya kena tahan. Saya kena ni lah, bukan tahan apa, saya kena ready. Kalau tiba-tiba orang minta print service pukul 2 pagi, saya kena rajinkan diri lah, kena bangun, kena buka printer tu balik. Jadi benda tu agak mencabar. Saya pun kadang-kadang tidur awal. Tapi sebab saya pun ada duit, saya pun kena berjaga-jaga lah. Kena handphone jangan silent. Handphone kena letakkan tepi je bagi orang dengar kan, apa-apa masalah. Macam semalam ada 3 assignment yang saya print pukul 1 pagi. Jadi benda tu agak penat lah, sebab malam pun dia habis keluar pun lambat. Dia agak susah sikit lah. Tapi sebab nak duit, saya buat. Yang aku perasan tu bila pelan apa tu? Saya agak bangga lah, bangga lah, boleh kata bangga lah, sebab saya punya masalah kewangan ni dapat diatasi dengan benda yang saya boleh dapat duit.
Jadi duit berkurang tapi dalam masa sama duit pun bertambah. Jadi kerisauan saya terhadap dia dah kurang. Lepas tu saya pun dah kurang belajar skill semua. Jadi graf duit tu tak adalah macam macam ni. Jadi dia ke bawah tapi cantik kan itu. Tak silap saya, dia ni nak bertahan dalam 3 angka. Jadi macam mana? Masih 3 angka? Alhamdulillah masih 3 angka dulu ni. Kita ada 2 minggu ni, ada 1 minggu, ada 4 minggu ni. Saya kena bertahan. Kira-kira 4 minggu tu masih boleh dapat 3 angka. Harap je. Setakat ni ada tak yang menghalang dia? Setakat ni mungkin yang menghalang taklah menghalang. Cuma yang ganggu plan saya kadang-kadang kawan-kawan saya tiba ajak keluar lah, tiba sebab minggu-minggu hektik ni kan tiba-tiba ramai nak ajak pergi lah apa semua. Jadi saya pun tak nak, tapi dalam masa sama saya tak nak ketinggalan. Itu lah. Jadi mungkin itu je lah cabaran yang mungkin saya agak selek sikit dekat duit-duit urusan duit saya. Maknanya masih terikat dulu. Pernah tak dia macam ataupun bagi menolak? Ada juga kadang-kadang kalau bagi saya macam tak penting ataupun dia ajak makan tapi saya dah makan, jadi saya macam tak apa, aku makan macam tu lah. Jadi, tapi kebanyakannya memang saya akan ikut. Sebab dia orang bawa ni tempat-tempat yang biasanya tempat-tempat yang biasa tak ada yang kat dalam macam pantai semua tu kan. Jadi saya akan ikut kalau setakat ni saya punya ni saya akan ikut, tapi kalau benda tu yang macam saya dah buat betul saya macam bosan, saya tak ikut lah. Maknanya dia ni pernah tolak lah. Pernah agak tolak. Dia orang ada apa reaction? Biasa je sebab saya dah biasa. Kadang-kadang biasa tolak. Lepas tu dalam kawan saya ada juga yang lain yang macam tolak-tolak. Tapi dia orang jalan je. Kalau ada. Kalau betul-betul seorang jalan, mungkin kita jalan. Jadi kalau even berdua pun dia orang akan tetap jalan juga. Ikutlah macam ni. Okay. Dalam sekali dia keluar kan, agak apa ini agak dia mungkin RM60, RM60, RM50 sebab saya kira duit minyak sekali kan. Duit minyak, lepas tu duit jalan, lepas tu bila berjalan pergi makan tu kedai dalam mall tu bukan murah. Macam tu lah. Jadi RM50, RM60 lah. Dia pernah tak fikir selain nak jimat ni, ada tak cara lain yang dia boleh seronok tapi dalam tersebut macam mungkin saya rasa pergi ke pantai tu. Pantai tak ada apa. Macam pantai Mas kat belakang ni, aku pada pantai ini. Kita orang memang rajin mandi pantai lah. Itu healing lah. Lepas tu paling apa je es krim apa nama motor es krim tu kan. Itu je es krim ni. Jadi kat situ jimat lah. Jadi kalau saya dengar orang pergi pantai lah, saya akan ikut. Kalau macam pergi mall-mall, tiba-tiba ajak tengok wayang, macam tengok wayang lah itu yang nanti kan. Saya dah tengok kawan dengan family saya. Jadi saya tak ikut lah. Macam tu lah. dia agak pergi ke pantai lah. Kalau selain pantai ada Setakat ni tak ada. Memang dua tempat tu je, pantai, mall. Tu je. Dia tahu dalam itu apa tak ada. Mungkin seminggu 2 kali. 2 kali. 2 kali. Maknanya contohnya pergi ke mall 2 kali satu lah. Tu lah tu. Itu masalah dia tu. Sebab kadang-kadang kita orang plan keluar nak pergi apa nama tu? Apa pasar raya tu? Itulah. Dekat tepi Nelang. Oh, PSR. Kan? TMG. Ya, TMG. Kita orang plan nak pergi TMG je, nak beli barang macam biskut ke apa semua kan. Tiba-tiba adalah yang plan, jom pergi KTCC sekejap beli saja nak tengok-tengok. Saja nak tengok-tengok tu yang bahaya tu. Saja nak tengok-tengok, masuk DIY tak apa-apa beli ni. Macam tu lah.
Itu yang masalahnya. Saya pun waktu tahun 1 lah. Biasa ini tak ada banyak yang berbeza. Sebab saya ingat Itu lagi mahal sewa kan. Dia ni bagi saya keuntungan. Ada tak lain pilihan ni? Tak tahu lah. Sebab dulu saya memang buat dua tu je. Lepas tu selebihnya memang dari sini main game, pergi lah. Okay, bagi print tu kan, setakat ni macam mana progresi? Alhamdulillah, setakat sekarang ni printing servis saya ramai juga. Tapi dalam masa yang sama, cartridge saya pun ada lagi, ada separuh lagi. Jadi tak terkesan sangat dan duit pun naik. Jadi okey lah. Lepas tu F4 pun saya suruh dia orang yang bawa sini. Saya betul-betul printkan nanti. Dia orang pandai cek F4. Kalau dia orang nak F4 baru saya charge nanti lah. Macam saya charge 10 sen je untuk satu print kalau bawa F4. Kalau tak bawa F4 saya mungkin charge 10 sen. Kalau warna saya mungkin charge 60 sen, 70 sen lah. Ya. Ni kan dah duit dah. Antara plan-plan tu kan, apa yang dia rasa yang Nak ubah? ada tak nak buat plan ke apa? Setakat ni plan saya masih stick kat situ. Kalau nak tukar plan pun saya rasa macam tak ada. Bukan nak tukar, just nak tambah ke apa. Saya tak fikir. Kata dia gitu lah. Sebab saya rasa dua tu paling berkesan kan. Sebab mana dia Banding dulu, banding sen satu saya yang boros. Kalau sen dulu ni bagi saya upgrade diri saya dari 5 ke maybe 7.5 gitu lah. Kalau saya dapat maintain saya punya ni sampai hujung sen, macam saya punya matlamat ada 3 nak maintain 3 angka. Jadi mungkin saya dapat tinggikan sikit maybe 8 tu. Sebab dia jadi angka yang bagi saya sendiri pun tak ada pun. Sebab susah. Sebab saya pun dua. So agak-agaknya seperti yang dia kongsikan intelijensi saya agak-agak tercapai. Kalau kira persennya maybe 75% tercapai. Jadi kalau lagi 25% tu tengok matlamat saya lah. Kalau capai tu terus jadi 100%. Kalau tak capai saya akan cek balik lah mana datang, mana select ni. Jadi saya akan cek balik. Nanti saya akan ubah balik sen 3. Gitu lah. Saya akan cuba ubah diri balik. Ini nak dua kan. Jadi cabaran dekat luar ni lagi besar. Juga ada ni. Macam mana ni yang baru? Jadi macam kami baru kawan-kawan saya baru berbincang cara paling berkesan untuk jimat memang betul-betul naik basikal di kelas, lepas tu pergi makan kat dalam makan dalam rumah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, kalau semua berjalan lancar, kita akan buatlah
Tapi kalau macam ada dia macam, yelah macam sekarang pun cuaca tak menentu, hujan, kadang panas terik. Jadi tengok lah macam mana, jadi itulah plan takkan. Okey lah. Dia tak akan lulus sekarang. InsyaAllah saya akan pulang. Ada lagi tak? Tak ada apa, cuma saya nak tanya sikit pengalaman lah kepada Cik Raki. Macam mana apa nama Cik Raki, apa nama pengalaman lah Cik Raki dalam duduk dekat luar banding kat dalam dengan luar, apa lebih dia, apa kurang? Okey, cerita lah pengalaman saya kalau kat dalam. Kalau dia punya kelebihan, saya rasa dari segi awak tak perlu bayar bil air semua tu, bil elektrik, bil wifi. Lepas tu dia punya transport pun kita lagi mudah dari sini, khidmat minyak. Lepas tu ada akses yang cepat lah, macam awak nak pergi kan, ada kawan-kawan. Kalau contoh kat luar ni awak kena ada kenderaan satu, kalau nak buat mana minyak, dia lebih kepada costing bil tu lah, bil air, elektrik. Kadang-kadang bil ni dia boleh sampai saya kena bayar seorang kepala ni elektrik RM20. Seorang satu tak ada, saya tak faham. Lepas tu tapi rumah saya ni dia ada bagi wifi free, dan saya bersyukur lah. Dan saya sampai pernah satu tahap kan, setiap minggu kasi dulu. Itu sebab Cik Raki dia ada pinjam apa-apa. Saya tak tahu pinjam. Oh. Takut pinjam. Lepas tu saya jenis macam pagi juga saya buat kerja. Tapi kerja yang menggunakan kemahiran dia lah. Contohnya apa tu, pindah Excel, pindah data. Yang buat kerja mana tu? Ya, dapat Tadi saya lepas tu 50 sen kalau sebelum saya naik JPLK saya kerja je, saya dapat 20 okay. So saya boleh, sebenarnya saya ni boros saya sendiri pun boros sebenarnya dekat saya jenis boros dekat makan. Sebab saya ni kalau lapar saya tak pergi banyak makan. Lepas tu satu lagi saya boros dekat kopi. Kopi banyak. Kopi. Ni aku So saya nak control ni kena planning lah untuk seminggu ni, bukan untuk sehari. Saya planning dalam 2 week jangan lebih macam tu lah. So kalau lebih ni macam dalam seminggu dia cover awal. So dia punya dia betul-betul kat luar ni dia betul-betul tak ada main congak-congak. Kalau tak awak tak sempat, sebab kat luar ni dia susah ajak tolong sikit. Minat kawan-kawan aku bukan sia-sia kat rumah kita pun susah sikit. Jadi saya minta izin Cik Raki lah, sebab apa nama saya dengar buat pekerjaan yang bidang DC macam bidang Excel. Jadi sebab saya pun ada kelebihan kat dalam bidang poster kadang-kadang. Jadi saya pun boleh lah cuba-cuba buat lepas ni. Minta kalau orang-orang minta buat poster, saya minta dia orang bayar, saya buat. Dia je awak macam saya ada kenalan saya nama dia Aziz. Itu poster memang tapi dia memang tak cas lah. Macam pun poster ni nak dia bayar. So awak mungkin dia punya perkara tu lah. Dan saya lebih kepada dengan sebagai seandainya plan awak menjadi apa awak nak buat ni? Mungkin takkan guna duit yang lebih tu saya spend untuk diri sendiri lah. Sikit beli kasut baru ke, tapi berbajet jugalah gitu lah. At least benda yang saya nampak lah. Jadi tak adalah
Saya sakit hati sangat hilang benda tu. Itu lah. Saya kembali lah. Ketika saya dah OCC, saya dah tadi lah. Kemudian kita alhamdulillah business service tu semakin membulu-bulu lah. Sebab waktu ni waktu yang penting lah bagi belajar. Dan dia pun dah kurangkan boros dalam kemiskinan. Dia ni pun masih dalam 3 aktiviti seperti yang ini cerahkan lah kepada saya. Saya nak kongsi yang saya berbangga lah dengan dia. Saya nampak perubahan dia dari yang suka kurus, beli sikit. Sebenarnya ada sedikit lagi apa tu, bila adakan kat situ. Saya harap apa yang kita plan ni dia boleh teruskan lagi lah dan aplikasikan dan jalan ke kehidupan orang. Ada apa dia nak katakan? Setakat ni tadi cuma saya nak terima kasih kepada Cik Haji sebab sudi dengar luahan saya. Lepas tu saya pun dapat plan balik dalam minda saya cara nak apa dia. Okay, sepanjang kita buat 3 sesi ni, apa refleksi ni? Refleksi saya pertama sekali memang saya dapat imbas kembali lah cara nak pengurusan duit. Lepas tu saya dapat meluangkan masa dengan benda yang lagi faedah lah. Kalau tak saya main game lagi saya tengok skill-skill yang kecil-kecil tu lagi lah saya bazir kan. Jadi adalah baik sikit dekat saya macam sesi ke yang akhir sekali mungkin disebabkan Cik Hakim pengalaman saya dapat idea untuk menambah lagi income